Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera ya, ibu-ibu, bapa-bapa, Pak Mulyadi, ya, Tuan Faizal, Umar dan ramai lagi yang di luar sana yang tak putus-putus memberikan saya dorongan untuk meneruskan apa namanya perkongsian ilmu yang mana atas tujuan kita beramah mesra, atas tujuan kita saling merapatkan ukhuwah, ya, tujuan untuk kita saling memberikan input-input yang boleh memanfaatkan kehidupan kita di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, saya Masa Bayu berkesempatan bersiaran lagi atas ruang yang sangat sangat terhad dalam situasi hari ini, yang mana saya sedang menggerakkan satu program ekonomi yang telah pun dijalankan dalam peringkat pertama, fasa pertama. Alhamdulillah, sambutan yang diterima sangat menggalakkan dan insya-Allah akan sampai ke Indonesia, akan sampai ke Thailand, Vietnam dan seluruh negara di dunia di mana juga ya, adanya permintaan dan keperluan sistem yang alhamdulillah yang telah dibangunkan oleh saya dan tim saya ya. Jadi hari ini saya sekali lagi sebagaimana biasa membuka ruang kepada kisah akhir zaman, khususnya tentang sosok yang menjadi bualan, yang menjadi sebagai satu perbincangan di mana-mana tempat, iaitu tentang Imam Mahdi. Pertama sekali ingin saya jelaskan di sini ya tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak mengambil ataupun menciplak ataupun mengambil kata-kata ataupun pandangan mana-mana pihak atas dasar untuk menjadikan saya ini popular, ya, menjadikan saya ini dikenali. Saya hanya mengambil apa yang telah saya tempuhi dalam perjalanan hidup, yang akhirnya saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan berdasarkan apa yang saya tempuh, apa yang saya fahami dalam setiap perkara yang dilalui. Dan semua itu saya akan sentiasa berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Jadi apa juga yang saya sampaikan itu atas diri saya. Saya tidak kaitkan dengan sesiapa pun, saya tidak kaitkan dengan mana-mana pihak sekalipun, dan saya menghormati semua ilmuwan-ilmuwan di mana juga mereka berada, mana juga guru-guru ya, mana juga pihak-pihak yang memiliki keupayaan keilmuan masing-masing. Itu adalah suatu keindahan berilmu di dalam kehidupan kita di atas muka bumi. Kerana itulah Islam yang dibawa oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Dan itulah Islam yang membawa erti kesejahteraan, membawa erti selamat, keharmonian kepada semua makhluk. Jadi tidak ada tujuan untuk membanding-bandingkan siapa yang lebih hebat, membanding-bandingkan siapa yang lebih tahu, membanding-bandingkan siapa yang layak menjadi pencerita, pembawa kisah Imam Mahdi dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah beri kita akal untuk kita berfikir, untuk kita sentiasa membuka diri kita kepada fakta-fakta yang jelas, bukan hanya mengikut rasa hati ataupun kerana pengaruh daripada sesiapa. Ia adalah sesuatu yang akan kita tempuh atas diri kita sendiri. Maka kita menyatakan apa yang telah kita miliki atau apa yang telah kita lalui, bukan sesuatu kita sampaikan atas pandangan seseorang atau pandangan pihak-pihak tertentu. Ianya haruslah disertakan dengan penyataan khusus daripada sunnah junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Dan yang pasti, ia harus kembali mutlak kepada satu sumber rasmi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Quran. Jadi ada yang mengatakan saya bercakap ni kononnya nak jadi imam, kononnya saya nak menjadi orang yang dipilih. Sekali lagi saya jelaskan,
Saya adalah manusia yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, yang sentiasa melihat kebaikan itu wujud di sekeliling, lalu ianya digabungkan menjadi sebagai satu wadah. Apa juga yang dinyatakan itu sebenarnya siapalah diri ini. Masa Bayu ini menyampaikan saja. Tak ada pun saya sebut yang saya nak jadi imam ke, saya lah imam dan sebagainya. Jadi tolonglah perbetulkan bahasa, ya, meletakkan perkataan-perkataan seolah-olah saya lah yang nak membawa diri tinggi melangit. Saya membuka kisah atas tujuan sama-sama kita fikirkan. Mana juga kesilapan ataupun kekurangan, khilaf yang saya lakukan, tolong diberikan tunjuk ajar, berikan maklumat ataupun beritahu pada saya. InsyaAllah saya akan merubah mana juga kekhilafan, kesilapan yang ada itu supaya ianya menjadi sebagai satu wadah ilmu, penyampaian yang benar-benar berteraskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi hari ini saya nak sambung lagi satu perkara tentang Imam Mahdi. Macam mana tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, bapa-bapa, sebut saja Imam Mahdi, maka berkocak di dalam hati kita. Apakah yang berkocak dalam hati kita? Iaitu persoalan keimanan. Mengimani sesuatu yang belum kita temui, mengimani sesuatu yang belum kita jumpai secara fizik, secara nyata, adalah sesuatu yang sangat sukar, tuan-tuan dan perempuan. Boleh bercakap, tapi tak semudah itu untuk kita sampaikan. Di saat Nabi Allah Subhanahu wa taala berdakwah, menyebarkan Islam di atas muka bumi, tidak ada satu pun di antara mereka yang tersisih daripada ujian besar yang Allah berikan kepada mereka, khususnya di kalangan yang paling hampir, ditentang oleh kaum-kaumnya sendiri. Dan dalam apa yang telah saya kaji sendiri, dan saya minta tolong tuan-tuan dan perempuan mengkaji bersama-sama saya perihal para rasul, para nabi. Semua para nabi yang saya baca, yang saya dapati daripada Al-Quran, tidak ada seorang pun yang tidak ditolak oleh kaum-kaumnya sendiri. Sampailah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Maka ini soal keimanan, tuan-tuan dan puan. Berbalik kepada Imam Mahdi juga adalah soal keimanan, kepercayaan. Iman itu maksudnya percaya. Percaya atau tidak percaya wujudnya Imam Mahdi. Itu adalah satu perkara yang sangat sukar untuk kita terjemah dengan perkataan sahaja. Bukan kita menyertai satu kelompok, satu kumpulan yang melaung-laungkan tentang kebesaran kebenaran Imam Mahdi, maka kita telah pun berada dalam lingkungan kepercayaan itu kepada Imam Mahdi sebagaimana yang telah diperjelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Kerana apa juga yang berkait tentang persoalan iman, iaitu persoalan kepercayaan, saya kupas semula sebagaimana kisah para rasul di dalam Al-Quran. Saya katakan tadi tentang bagaimana semua Nabi dihalau daripada tempat di mana beliau dilahirkan. Termasuklah junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kenapa mereka itu ditentang? Soal keimanan. Kerana itu pokok pangkalnya adalah iman terlebih dahulu. Percaya atau tidak percaya wujudnya Rasul pada saat itu. Mereka tak percaya mereka itu adalah Rasul. Mereka tentang. Maka perkara yang sama juga akan kita lalui dalam menempuh akhir zaman. Percaya atau tak percaya adanya Imam Mahdi. Satu kelompok ya, satu kelompok tidak, satu kelompok sebahagian. Satu kelompok lagi adalah Imam Mahdi daripada bangsa dia. Satu kelompok lagi Imam Mahdi datang daripada Sumatera. Oh, Imam Mahdi daripada Tanah Melayu. Oh, Imam Mahdi daripada Pulau Jawa. Macam-macam versi membawa kepercayaan masing-masing. Tuan-tuan dan perempuan, ambillah kisah yang paling asas, iaitu kisah Nabi Nuh alaihi salam. Semasa beliau membina bahtera, persiapan di atas tanah tinggi. Tanah tinggi ya tuan-tuan dan perempuan, bukan tanah rendah, di tanah tinggi.
buat bahtera. Pada saat itu belum ada banjir lagi. Belum ada lagi banjir besar. Sebagaimana kisah di dalam Al-Quran. Tuan-tuan dan perempuan, kalau ada pada zaman itu, kita ni semua kalau ada pada zaman tersebut, rasa-rasanya adakah kita akan menjadi kelompok yang bersama dengan Nabi Nuh alaihi salam, atau kita akan jadi kelompok makcik-makcik bawang, ya, mereka yang akan mengatakan Nabi Nuh alaihi salam adalah orang gila. Itu yang saya katakan tadi, mudah untuk kita menyatakan kita beriman. Tetapi bila sampai saja kepada diri kita untuk meletakkan keimanan, maka sangat itu sangat-sangat sukar bagi mereka yang tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam Al-Quran telah jelas, tidak beriman seseorang itu selagi ianya tidak diuji. Maka kaum Nabi Nuh telah menjadi penentang kepada Nabi Nuh. Gila Nabi Nuh ni. Dia tak sebut Nabi Nuh lah, dia kata Nuh ni gila. Ada ke letak buat kapal tengah-tengah atas kawasan tanah tinggi, kawasan semua tak ada apa-apa masalah, tak ada pun air yang sebagaimana nak jadi macam lautan. Apa yang dia buat? Maka itu sendiri telah mendatangkan keraguan-keraguan, dan akhirnya kelompok ramai menjadi majoriti dan menentang Nabi Nuh alaihi salam. Dan soal keimanan pada saat itu, kepercayaan kepada Nabi Nuh pada saat itu adalah sangat-sangat tipis. Balik kepada persoalan Imam Mahdi, maka itu juga akan berlaku dalam perjalanan beliau untuk memposisikan dirinya di akhir zaman. Adakah kita, Sabayu sendiri contohnya, tuan-tuan dan perempuan, bapa-bapa, ibu-ibu yang sedang menonton YouTube, dapat menerima beliau apabila beliau hadir di hadapan kita nanti, ataupun beliau telah pun hadir di depan kita, cuma kita tidak mahu menerima. Kenapa? Berbalik kepada kisah Nabi Allah Nuh yang menyatakan akan berlakunya banjir besar. Disediakan kapal, tetapi apabila datang saja banjir besar sebagaimana perintah Allah kepada air yang langit turun daripada bumi keluar, maka penuhlah daratan itu, tidak ada tempat yang terlepas daripada diliputi dengan air, maka seluruh muka bumi diliputi air tenggelam. Dan pada saat itu tuan-tuan dan perempuan, berapa kerat sangatlah yang mengikuti Nabi Allah Nuh, selain daripada haiwan-haiwan yang datang berpasang-pasang. Tak ramai ya tuan-tuan dan perempuan, tak ramai yang mengikuti Nabi Allah Nuh. Maka itu yang akan berlaku jika kita ingin mengambil proses equation dia, matematik dia panggil equation dia, equilibrium dia, persamaan dia, di mana itulah ujian keimanan untuk kita meletakkan posisi kita di akhir zaman. Sebab itulah Rasulullah SAW diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mukjizat sebesar-besarnya, yakni Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada kisah-kisah para rasul yang terdahulu. Untuk apa? Untuk kita tuan-tuan dan puan-puan. Kerana Al-Quran itu bukan hanya sebagai satu bacaan semata-mata. Al-Quran itu adalah untuk diri kita memahami peranan kita, memahami tanggungjawab kita, lebih-lebih lagi memahami siapakah kita sebenar-benarnya di atas muka bumi. Tuan-tuan dan puan-puan, begitulah persoalannya di dalam kisah keimanan kepada persoalan Imam Mahdi. Ramai yang mempercayai wujudnya Imam Mahdi. Malah ramai yang mempercayai Imam Mahdi itu wujud pada kelompok-kelompok yang tertentu, dengan meletakkan nilai-nilai yang tertentu, dengan meletakkan satu kriteria yang telah dipersetujui oleh kelompoknya sahaja, dan mana-mana kelompok yang lain tidak dapat menerima apa yang dipersetujui oleh kelompok tersebut, maka dianggap itu tidak benar, ataupun golongan yang sesat, golongan yang tidak memahami tentang kebenaran Imam Mahdi. Wujudlah pertelingkahan, wujudlah
saling tolak menolak, saling tuding menuding bahawa sesungguhnya mereka lah kelompok yang paling benar, maka yang lain kelompok yang salah. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, Imam Mahdi adalah ujian kepada kita di akhir zaman. Sebagaimana ujian Nabi Allah Nuh kepada kaum-kaumnya. Nabi Allah Nuh membuat sesuatu yang akan mendatangkan ujian besar kepada kaum-kaumnya. Begitu juga dengan kisah Nabi Musa alaihi salam. Nak seberang laut, tuan-tuan dan puan-puan, yang memerintah pada saat itu adalah Firaun. Dengan tenteranya yang begitu ramai, begitu kuat, kerajaan yang besar, ya, dengan harta melimpah ruah yang boleh diberikan kepada mereka-mereka yang bersetuju menerima beliau sebagai Tuhan. Tiba-tiba datang Nabi Musa mengajak mereka-mereka yang selama ini duduk dalam keadaan yang senang lenang untuk mengikuti beliau seorang gembala sebelum itu. Boleh ke? Itu yang kita katakan tadi, yang saya katakan tadi. Bercakap itu mudah, tuan-tuan dan puan-puan. Pelaksanaan itu, subhanallah, maha suci Allah, ia adalah sesuatu yang memerlukan kekuatan sekalian alam. Kerana ini berbalik kepada persoalan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, keimanan kita. Berbalik kepada kisah Nabi Allah Musa. Dahlah lari daripada Firaun. Kemudian nak mengajak mereka-mereka yang sedikit itu bersama beliau untuk menyeberangi lautan. Macam mana tu? Boleh tak boleh ni nak lintas laut ni, siapa beliau? Maka akan datang berbagai-bagai persoalan. Bagi mereka yang beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Musa AS, mereka ikut beliau dan dapat menyeberangi lautan yang telah terbelah dua atas kekuasaan, atas kehendak dan atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana kehebatan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Ingat di situ, tuan-tuan dan puan-puan, tongkat itu asbab, tetapi kekuasaan yang membelah lautan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada apa sekali pun yang berlaku kecuali dengan izin Allah. Cuma apa ingin saya sampaikan di sini, bagaimana nak menerima hakikat, nak menyeberang satu lautan yang luas. Di belakang sedang menanti tentera-tentera Firaun yang akan menebas, akan membunuh dan akan menghancurkan kehidupan. Maka mereka yang benar-benar beriman saja, yakin kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, yang akan mengikuti beliau berbanding majoriti yang akan menentang, yang akan mengikuti Firaun. Itu semua kisah yang telah berlaku ribuan tahun dahulu, tuan-tuan dan puan-puan. Maka peristiwa itu berlaku bukan sia-sia. Semua itu adalah peristiwa-peristiwa yang akan dihimpunkan di akhir zaman, di saat kita hari ini. Apa dia? Persoalan keimanan. Persoalan yang akan membawa kepercayaan kepada setiap individu, setiap peringkat, setiap perkara, yang akhirnya nanti akan mengembalikan realiti. Sama ada kita benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kita tasdikkan pada hati kita, dan kita laksanakan dengan tubuh anggota kita. Ataupun kita hanyalah seumpama burung kakak tua yang hanya berkata-kata atas perkara yang disampaikan, tetapi tidak ada kefahaman dan tidak ada pelaksanaannya. Kerana di akhir zaman, tuan-tuan dan puan-puan, adalah zaman pelaksanaan. Kerana pada saat akhir zaman itu nanti, untuk menerima hakikat siapakah Imam Mahdi, adalah seumpama kita melihat peristiwa yang saya berikan contoh dua tadi. Dua contoh yang saya berikan bagaimana berlaku kepada Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Musa alaihissalam. Tetapi hakikatnya itu hanya contoh dua, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi untuk kita faham di akhir zaman adalah himpunan segala kebatilan, himpunan segala kebenaran hak. Maka apa yang berlaku kepada sekalian para rasul, para nabi, maka ujian itu
diumpukkan di hadapan kita pada akhir zaman. Maka ujian itu adalah ujian untuk melengkapkan perjalanan akhir zaman yang dipegang oleh Imam Mahdi. Jadi kalau kisah tentang Nabi Nuh pun dah tak mampu kita nak menjaganya, nak memahamkan, nak mengikuti. Cakap boleh, tapi mungkin kita akan jadi orang yang menentang Nabi Nuh jika kita berada pada zaman beliau. Kita akan menjadi orang yang menentang Nabi Musa, kita berada pada zaman beliau. Apatah lagi di akhir zaman, tanpa kita sedar, kita juga telah menjadi penentang kepada Imam Mahdi saat beliau hadir di hadapan kita. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa? Bagaimana dengan soal keimanan? Bagaimana dengan soal apa yang saya sampaikan ini? Terfikir tak? Karena jangan kita melihat sesuatu itu kemudian kita katakan kita di pihak yang benar. Kebenaran itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya mencari ihsan Allah, itu pun dengan cara mengikuti 100% apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang telah disampaikan oleh junjungan besar kita dengan pelaksanaan beliau, yakni sunnah beliau. Yakni sunnah beliau adalah pelaksanaan yang beliau terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ wahyunya, yakni Al-Quran. Saya, Mas Bayu, sebagaimana biasa tuan-tuan dan puan-puan, membuka ruang. Jangan kita buka ruang untuk saling berbalah-balah, siapa betul, siapa salah. Jangan buka ruang untuk kita saling menyatakan menghina yang itu, yang ini, kerana dikhawatiri mereka yang kita hina, mereka yang kita kecam adalah mereka yang sebenarnya memperjuangkan kebenaran. Dan kita yang merasakan diri kita lah yang benar, sebenarnya sedang menjadi penentang kepada Imam Mahdi. Kita tak tahu, tuan-tuan dan puan-puan. Realiti adalah atas faktor apabila ianya bertepatan dengan Al-Quran. Apa juga yang tidak ada di dalam Al-Quran, maka hukumnya itu adalah kebatilan. Apa juga yang cuba ditambah-tambah yang tidak ada di dalam Al-Quran, itu bukan jalan junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, salam sejahtera daripada saya, Mas Bayu. Salam kebahagiaan, salam keharmonian. Kembalilah kita menjadi manusia yang sentiasa dinantikan oleh Imam Mahdi, dinantikan oleh mereka-mereka yang memperjuangkan perjalanan Allah di atas muka bumi. Mudah-mudahan saya, Mas Bayu, apabila bertemu dengan Imam Mahdi, Imam Mahdi dapat menerima saya sebagai salah seorang pengikutnya. Imam Mahdi akan menerima saya sebagai manusia yang akan memperjuangkan jalan Allah bersama-samanya. Itu hanya doa saya, tuan-tuan dan puan-puan, dan usaha saya. Sama ada saya mendapat bahagian tersebut, sesungguhnya itu adalah rahmat daripada Allah yang jika saya terima. Sampai saat itu, sebelum berlaku saat itu, maka saya meletakkan proses diri saya untuk sentiasa membawa ruang kepada kita semua, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, iaitu membuka ruang kepada jalan kedamaian. Salam sejahtera daripada saya, Mas Bayu. Sampai bertemu lagi.